Pemuda UMNO mahu ringgit yang disimpan di luar negara dibawa pulang. Seluduk pendatang, polis antara dua lagi ditahan bawah ISA. Assalamualaikum. Pemuda UMNO menggesa kerajaan mengambil langkah drastik membawa pulang wang 20 bilion ringgit yang disimpan usahawan tempatan di bank negara jiran untuk dicairkan dalam sistem perbankan negara. Pergerakan itu juga mahu mereka yang membawa keluar wang berkenaan dari bank tempatan dikenal pasti dan dilabel sebagai pengkhianat negara. Ketuanya Datuk Ahmad Zahid Hamidi turut menggesa supaya mereka disenarai hitamkan daripada mendapat projek kerajaan di masa depan. Datuk Zahid berucap merasmikan mesyuarat perwakilan pemuda bahagian Kota Baru, Kelantan petang tadi. Katanya tindakan membawa keluar 20 bilion ringgit dari bank tempatan mengakibatkan kurangnya keyakinan terhadap sistem perbankan negara. Ini juga katanya menyebabkan 4 buah bank sahaja kini mempunyai pendeposit yang cukup dan mampu memberi khidmat pinjaman. Datuk Zahid menyifatkan tindakan golongan terbabit sebagai tidak setia serta mensabotaj ekonomi negara. Pemuda UMNO meminta kerajaan supaya mengenal pasti siapa-siapa yang meletakkan wang ini ke luar negeri dan kita cop mereka sebagai pengkhianat dan pensabotaj ekonomi negara kita. 20,000 juta bukan satu jumlah yang kecil. Dan wang ini saya mendapat tahu pemuda telah menjalankan penyiasatan diletakkan di bank-bank Singapura. Dan wang itu bila diletakkan di bank Singapura tidak diberikan kadar simpanan faedah. Beliau turut menggesa kerajaan supaya mendedahkan identiti seorang tokoh konglomerat yang didakwa melakukan pelaburan 8 bilion ringgit di Amerika Syarikat. Kita mahu kerajaan mendedahkan identiti syarikat ini dan kita mahu kerajaan menasihatkan orang itu, mengarahkan agar menarik balik pelaburan luar dan bawa masuk ke Malaysia untuk membantu negara kita. Dan orang ini tidak langsung ada perasaan patriotik. Pergerakan pemuda, kata Datuk Zahid, turut mahukan supaya mereka yang terbabit digugurkan taraf kerakyatan sekiranya mempunyai kerakyatan negara lain. Bukan kita minta, bukan setakat bank. Pada ucapannya, Datuk Zahid turut mencadangkan supaya Suruhanjaya Security dan syarikat insurans turut digabungkan selain sektor perbankan. Dengan menggabungkan syarikat-syarikat insurans yang ada dalam negara ini, terutama syarikat-syarikat insurans yang kecil, mesti juga digabungkan. Dan kita mahu syarikat-syarikat stock broking atau syarikat-syarikat pasaran saham hendaklah digabungkan. Agar kekukuhan 4 institusi ini akan memperlihatkan bahawa kita boleh bersaing di dalam satu pasaran serantau yang cukup luas. Beliau berkata usaha menggabungkan bank berjaya mengembalikan keyakinan pelabur terhadap institusi tempatan. Sehubungan itu, pergerakan pemuda berdiri teguh di belakang kepimpinan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dalam menangani masalah mata wang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Zahid meminta lembaga hasil dalam negeri mengecualikan cukai ke atas mereka yang ingin membawa pulang mata wang asing yang kini disimpan di luar negara. Beliau yang juga pengerusi Bank Simpanan Nasional mengaku ada dihubungi 2 tokoh usahawan yang ingin membawa masuk simpanan mereka berjumlah 5 bilion dolar Amerika atau hampir 20 bilion ringgit. Semua peniaga diarah supaya melabelkan barangan tempatan dengan tanda barangan Malaysia dalam tempoh 2 minggu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Megat Jonit Megat Ayub berkata tindakan akan diambil sekiranya mereka ingkar. Kita akan panggil mereka lah kerana dalam akta dagangan tu apa yang diputus oleh Kabinet merupakan satu arahan. Jadi akta dagangan, kita ada akta kawalan macam-macam lah. Tapi saya tidak fikir bahawa supermarket tidak akan patuh kepada arahan ini. Kerana ini
memberi kebaikan kepada cara mereka menjual barang. Menurut beliau, kerajaan akan menjalankan pemeriksaan di seluruh negara selepas tempoh 2 minggu bagi memastikan arahan itu dipatuhi. Semalam, mesyuarat Jemaah Menteri memutuskan peniaga melabelkan barangan tempatan serta-merta bagi mempromosi barangan buatan Malaysia selain memudahkan pelanggan membuat pilihan. Pengguna yang ditemui pula memberikan pelbagai pendapat mengenai penggunaan label bagi membezakan barangan buatan Malaysia. Seloknya labelkanlah kan supaya kita tahu kan. Pasal sekarang ni memang tak perasan, membeli je. Mungkin buat tu produk Malaysia, produk Malaysia, job besar sikit. Dia tak payah nak asing macam hal untuk barang-barang buatan negara satu tempat, luar negeri satu tempat. I think that they should be mixed because I think they should be mixed because if I see something and there's 2 different kinds, I will try the Malaysian. Kementerian Pertanian akan mewartakan satu garis panduan mengenai sistem piawaian bagi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk pasaran tempatan Jun ini. Menterinya, Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud berkata, garis panduan itu juga merangkumi pembungkusan dan pelabelan bagi kedua-dua makanan itu. Garis panduan itu antara lain bertujuan menggalakkan lebih banyak pengeluar menggrade hasil mereka bagi menjamin kualiti dan harga hasil pertanian di pasaran. Pengeluar yang sebelum ini hanya digalakkan berbuat demikian kini diwajibkan melaksanakan sistem itu yang perlu mereka pelajari antara 3 dan 6 bulan. Menurut Datuk Amar Dr. Sulaiman, ukuran yang perlu dimasukkan dalam sistem penggradan itu sedang dikaji agar dapat digunakan di pasaran tempatan dan antarabangsa. Bagi memastikan sistem itu dapat mengekalkan kesegaran sayur-sayuran dan buah-buahan, pengeluar akan digalakkan menggunakan kotak plastik berbanding bakul rotan. Kerajaan berhasrat meningkatkan pengeluarannya kepada 3.3 juta tan metrik pada rancangan Malaysia ke-7 untuk memenuhi permintaan tempatan dan luar negara. Dalam pada itu, Pergerakan Wanita UMNO akan melancarkan program Gerak Tani sebelum akhir tahun ini bagi membantu kerajaan mengurangkan pengaliran keluar lebih 9 bilion ringgit untuk import bahan makanan. Ketuanya, Datuk Dr. Siti Zahra Sulaiman berkata, program itu akan digerakkan menerusi pengurusi wanita negeri dengan dukungan dan komitmen pelbagai pihak termasuk Bank Pertanian dan Jabatan Pertanian Negeri. Pelaksanaan program itu diputuskan pada mesyuarat Exco Wanita UMNO di Ibu Pejabat Parti itu di Ibu Negara pagi tadi. Mesyuarat hampir 3 jam ini dipengerusikan Datuk Dr. Siti Zahra. Menurut Datuk Dr. Siti Zahra, program perintis itu bukan sahaja memberi peluang golongan berkenaan menyumbang tenaga untuk negara, bahkan memberi laluan kepada mereka yang menganggur berikutan masalah ekonomi. Program berkenaan katanya akan dikawal selia Biro Pertanian Pergerakan itu. Menerusi program ini, pengerusi wanita setiap negeri dipertanggungjawab berurus dengan kerajaan negeri mengenal pasti tanah terbiar untuk pertanian secara komersil. Kita buatkan secara integrated supaya dia punya pendekatan tu nanti kita work out di mana dia punya bantuan. Macam Bank Pertanian dah setuju untuk bersama dengan kita, committed in fact on a group basis lah berapa kita nak wujudkan. Jadi saya request supaya di peringkat negeri dulu diwujudkan kumpulan itu. Jadi therefore kita ada banyak backup dari segi bantuan. Beliau menambah pemilihan peserta program di kalangan suri rumah atau golongan wanita yang mampu menjayakan kegiatan berkenaan sepenuh masa. Menurutnya, hasil pertanian yang bakal diperoleh bukan sahaja diagihkan sesama peserta, bahkan akan dipasarkan secara pukal. Semua kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan digesa mempercepatkan kelulusan pelan projek perumahan bagi membolehkan rumah dijual dengan cepat pada harga yang lebih rendah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Ting Chiu Pei berkata, tindakan segera itu untuk mengelak projek daripada tertangguh akibat masalah pinjaman bank. Datuk Dr. Ting mempengerusikan mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Khas Pengawasan Pembangunan Perumahan di Ibu Negara pagi tadi. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi mengawasi industri itu ketika negara menghadapi masalah ekonomi. Kalau kelulusan itu boleh diberikan lebih cepat, berarti semua pihak akan mendapat manfaat
Jadi projek itu dapat dilaksanakan dengan lebih awal. Dan ini akan misalnya menjimatkan wang pada pihak pemaju. Dan pembeli itu juga boleh dapat rumah lebih awal. Jadi semua pihak akan mendapat faedah daripada kelulusan yang lebih cepat. Tegasnya, industri perumahan di negara ini masih stabil dengan permintaan menggalakkan bagi sektor kos sederhana dan rendah. Sehubungan itu, beliau menggesa pemaju perumahan supaya menumpu kepada jenis rumah bernilai RM150,000 ke bawah yang lebih mudah mendapat pembiayaan bank. Mesyuarat juga diberitahu tentang kedudukan industri perumahan sekarang. Didapati semua projek sederhana itu masih laris. Sementara itu, Datuk Dr. Ting juga akan berbincang dengan Jawatankuasa Pelaburan Asing bagi mengkaji semula syarat pemilikan hartanah oleh warga asing. Katanya ramai pemaju berpendapat sekarang masa terbaik menarik pelabur asing membeli hartanah yang tidak mampu dibeli rakyat tempatan. Beliau menambah Jawatankuasa khas itu juga akan mengkaji semula cadangan untuk menubuhkan bank perumahan khusus bagi membiayai projek tempatan. Taktik baru pendatang menyusup masuk guna bas persiaran. Kontroversi pindah kubur Allahyarham Sudirman selesai. Dua orang lagi ditahan polis Melaka mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA kerana dipercayai terbabit menguruskan kemasukan pendatang tanpa izin ke negara ini. Mereka ialah seorang anggota polis berpangkat kopral dan warga Indonesia bertaraf penduduk tetap. Menurut Ketua Polis Melaka, Penolong Kanan Pesuruhjaya 1, Arthur Edmonds, kedua-duanya ditahan semalam dan awal pagi tadi. Mereka berusia 44 dan 48 tahun ditahan sekitar Melaka. Sebelum itu, beliau menyerahkan set takung hidrofonik kepada Ketua Polis Balai di Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah. Katanya mereka akan didakwa mengikut Akta Imigresen atau akta berkaitan setelah laporan mengenainya selesai dan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Sejak Isnin lalu, 5 ditahan di Melaka mengikut ISA membabitkan pendatang tanpa izin. Menurut beliau, Ketua Polis Daerah dan Balai bersama Jawatankuasa Keselamatan Kampung JKKK turut mengadakan dialog bagi membantu membantras kemasukan pendatang tanpa izin. Dalam pada itu, 36 lagi pendatang tanpa izin ditahan termasuk 17 orang yang baru mendarat di Kuala Sungai Baru awal pagi tadi. Di Kedah, 3 majikan dan 28 pendatang tanpa izin warga Indonesia ditahan dalam operasi jaring Jabatan Imigresen Negeri lewat petang semalam. Operasi diketuai Pengarah Imigresen Kedah Mat Saad Muhammad bersama 18 pegawai. Selain membendung kegiatan pendatang yang memasuki negara ini secara haram, ia juga bertujuan mengesan mereka yang tinggal melebihi tempoh dibenarkan. Antara kawasan diperiksa sekitar tapak pembinaan di Gurun dan Yan. Sebahagian besar pendatang rakyat Indonesia ditahan di tapak pembinaan dekat Yan, manakala bakinya di tapak perumahan Taman Jurai Indah. Turut ditahan 2 wanita pemegang kad pengenalan merah yang diragui kesahihannya. Kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk tindakan lanjut. Sekumpulan pendatang lain yang bersembunyi dalam sebuah lori sampah turut ditahan. 3 majikan rakyat tempatan yang ditahan akan didakwa mengikut Seksyen 55 dalam kurungan B, kurungan 1 Akta Imigresen. Sabit kesalahan boleh didenda RM10,000 atau 5 tahun penjara. Sementara itu, satu lagi taktik baru pendatang menyeludup masuk ke negara ini dikesan dengan tertangkapnya 41 warga Indonesia ketika menaiki bas persiaran di Nilai petang semalam. Kegiatan itu dikesan sepasukan anggota polis trafik Seremban yang membuat rondaan biasa di Jalan Batang Benar Nilai pukul 7.30 petang semalam. 3 anggota trafik terbabit yang melihat sebuah bas persiaran mencurigakan mengarahkan bas berkenaan berhenti. Bagaimanapun, pemandu bas enggan memberhentikan kenderaannya. Polis terpaksa mengejar kenderaan itu dan berjaya memintasnya di persimpangan lampu isyarat Taman Semarak, Nilai. Setelah diperiksa, didapati semua penumpang bas warga Indonesia berumur antara 22 dan 57 tahun memiliki pasport perjalanan sah.
Bagaimanapun semua pendatang terbabit iaitu 36 lelaki dan 5 wanita didapati melanggar beberapa syarat kemasukan. Menurut Pengarah Imigresen Negeri Sembilan, Abu Bakar Yop, semua pendatang yang ditahan dipercayai menggunakan pasport itu untuk masuk ke negara ini bagi tujuan mencari pekerjaan. Pihak imigresen percaya pendatang ini didalangi kumpulan yang menggunakan laluan sah tetapi cuba memalsukan maklumat dalam proses kemasukan mereka ke negara ini. Pendatang terbabit menaiki feri dari Tanjung Pinang, Indonesia dan memasuki Malaysia melalui Tanjung Belungkur, Johor. Tambah Abu Bakar, polis turut menahan pemandu bas berusia 35 tahun dan pembantunya 22 tahun. Mereka dihantar ke depo imigresen Lenggeng, Negeri Sembilan dan Semenyih, Selangor. Detik Niaga ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Bank. Ada satu bank sedia menolong membina masa hadapan anda dengan khidmat yang istimewa berdasarkan keperluan anda, kediaman anda, keluarga anda mengikut jadual masa anda. Dengan gagasan pelaburan dan inovasi, satu bank, RHB Bank. Rawang Lake Sdn Bhd anak syarikat pemaju perumahan tempatan Asia Pacific Land Berhad hari ini mengumumkan penyusunan semula pelan induk projek perumahannya. Pengumuman itu selaras dengan perkembangan ekonomi semasa. Antaranya menangguhkan projek rumah mewah bagi menumpukan perhatian kepada perumahan kos rendah dan sederhana. Pada sidang media pagi tadi, Pengerusi Rawang Lake Sdn Bhd, Datuk Lee Kim Sai berkata, perubahan perancangan terbabit dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun. Sebagai permulaan, Rawang Lakes akan memulakan pembinaan 600 unit rumah kos rendah serta sederhana bagi projek perumahan Bandar Tasik Puteri di Rawang, Selangor. Bandar Tasik Puteri membabitkan pembinaan kawasan perbandaran lengkap seluas 1,068 hektar. Menurutnya, Rawang Lakes turut melanjutkan tempoh siap projek bagi mengurangkan kesan masalah ekonomi. Tambahnya, Rawang Lakes akan hanya menggunakan bahan pembinaan tempatan atau yang diimport dari negara ASEAN bagi menangani kesan masalah ekonomi. Sebelum itu, Rawang Lakes menandatangani memorandum persefahaman dengan Telekom Malaysia Berhad untuk kerja pemasangan infrastruktur telekomunikasi di Bandar Tasik Puteri di Rawang. Projek bernilai RM4 bilion itu menjadi pemangkin kemajuan koridor utara Kuala Lumpur apabila siap dalam tempoh 10 hingga 12 tahun. Sementara itu, kontrak bernilai RM55 juta antara Telekom Malaysia Berhad dan Rawang Lake Sdn Bhd adalah perjanjian ke-231 yang ditandatangani Telekom Malaysia dengan pemaju hartanah di seluruh negara. Pada majlis menandatangani perjanjian pagi tadi, Telekom Malaysia diwakili pengurusinya, Datuk Ali Hassan, manakala Rawang Lake Sdn Bhd pengurusinya, Datuk Lee Kim Sai. Turut hadir Menteri Besar Selangor, Datuk Abu Hassan Omar. Mengikut syarat perjanjian itu, Telekom Malaysia mempunyai hak eksklusif bagi mereka bentuk, merancang, memasang serta menyediakan semua infrastruktur telekomunikasi yang diperlukan pemaju projek perumahan Bandar Tasik Puteri. Perjanjian itu meliputi tempoh 10 hingga 15 tahun. Menerusi prasarana telekomunikasi yang akan disediakan seperti kabel gantian fiber, Telekom Malaysia berupaya menawarkan pelbagai perkhidmatan multimedia termasuk tele perbankan, tele-kad dan tele saham di Bandar Tasik Puteri. Semua pemilik pasaraya tempatan digesa meningkatkan rangkaian langsung dengan pembekal tempatan bagi mengurangkan pergantungan terhadap orang tengah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Megat Junid Megat Ayub berkata, menerusi rangkaian penawaran yang lebih mantap, harga barangan dapat dikurangkan. Menurut beliau, pasaraya yang berurus terus dengan pembekal seperti Persatuan Nelayan atau Peladang akan dapat mengurangkan harga barangan untuk pengguna. To have direct dealing with persatuan petani, persatuan nelayan untuk mendapatkan bakalan supaya peranan orang tengah
tidak wujud. Bila peranan orang tengah tak wujud, maka barangan itu fresh sampai ke supermarket dan harganya murah. Datuk Megat yang ditemui pada majlis perasmian Gedung Runcit Gergasi KAFU di Petaling Jaya berkata lebih banyak gedung runcit atau pasaraya berskala besar perlu diwujudkan di negara ini. Menurutnya ini kerana pasaraya berskala besar menjalankan perniagaan secara borong dan runcit di samping menawarkan pelbagai pilihan perkhidmatan serta barangan pada harga yang lebih kompetitif. Harga saham BSKL ditutup rendah berikutan ketiadaan petunjuk baru dan kebimbangan terhadap perkembangan korporat tempatan. Indeks komposit susut 11.68 mata kepada 698.23. Indeks perusahaan pula jatuh 15.61 mata kepada 1,262.36. Sejumlah 176 juta saham bernilai 416.311 juta ringgit diurus niagakan. Kaunter rugi mengatasi untung dengan 504 berbanding 178, sementara 116 kaunter diniagakan tidak berubah. Dan di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika. Disenaraikan nilai ringgit berbanding beberapa mata wang utama dunia. Sementara niaga hadapan 3 bulan Kelibor di pasaran keuangan Malaysia MME ditutup tidak berubah. Beberapa syarikat utama di Amerika sedang mengkaji kemungkinan mewujudkan tabung khas bagi membantu ratusan penuntut Asia di Amerika Syarikat yang menghadapi masalah keuangan berikutan krisis mata wang di rantau itu. Pengarah Eksekutif Persatuan Pendidik Antarabangsa NAFSA Marlene M. Johnson berkata syarikat terbabit khususnya dalam sektor penghilangan dan perkhidmatan berpendapat mereka perlu membantu mengatasi kesukaran penuntut termasuk dari Malaysia. Marlene berkata demikian menerusi sidang video program Dialog WorldNet dipengerusikan pengarah program akademik Agensi Penerangan Amerika Keith Geiger di Kedutaan Amerika Ibu Negara. Dialog bertema krisis kewangan di Asia dan pendidikan tinggi di Amerika dihadiri pakar pendidikan termasuk pegawai kerajaan, ahli akademik dan wartawan dari Malaysia, Korea serta Jepun. NAFSA menggalakkan pertukaran penuntut dan cendekiawan dari dan ke Amerika. Dengan lebih 7,000 anggota daripada lebih 60 negara, ia menyediakan pelbagai kemudahan dalam pertukaran pendidikan antarabangsa. Menurut Marlene, NAFSA juga memohon kepada Perkhidmatan Imigresen dan Perwarganegaraan INS Amerika supaya membenarkan penuntut dari negara yang terjejas berikutan masalah mata wang bekerja secara sambilan bagi membiayai pendidikan mereka. American companies operating in the Asian region be contacted to provide some assistance, and I can see this as a very valuable additional solution. These companies can interview these students as potential employees of these companies, and these companies can extend financial assistance to the students in exchange for work as a contract staff upon their graduation.
Pulau Pinang, 4 wanita dan seorang lelaki ditahan ketika sedang memproses pertaruhan judi ekor haram. Mereka ditahan untuk siasatan kumpulan pertaruhan membabitkan 1.6 juta ringgit sebulan. Polis Cawangan Perjudian, Maksiat dan Kongsi Gelap Jabatan Siasatan Jenayah Negeri melakukan serbuan di sebuah pusat pengiraan judi ekor haram di Taman Duriang, Butterworth hasil maklumat orang ramai. Antara barangan yang dirampas, 2 mesin faks, 2 telefon, 1 telefon selular dan 4 kalkulator. Polis turut menjumpai 28 helai master schedule, 7 mini schedule dan 13 master schedule belum diisi. Turut dijumpai 2,670 helai kertas faks mengandungi catatan angka judi ekor haram serta kertas akaun. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Timbalan Pusrujaya Kanan 2 Amiruddin Cik Embi berkata mereka berusia antara 25 dan 32 tahun ditahan mengikut Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Dan melalui penelitian di atas barang-barang kes, dokumen-dokumen yang kita periksa ini, didapati sindiket ini mampu mengutip sebanyak ringgit Malaysia 1.6 juta dalam 1 bulan. Menurutnya, 384 orang ditahan sepanjang 2 bulan pertama tahun ini bersabit judi ekor haram, catit taruh haram dan lain-lain kes perjudian. Tahun lalu, 1,395 orang ditahan bersabit kegiatan sama. 13 orang dikenakan hukuman kediaman terhad berikutan terbabit dengan kegiatan judi ekor haram. Di Selangor, seorang lelaki mati dikelar 3 penjenayah di Jalan Bandar Lama, Kuala Langat awal pagi tadi. Mangsa Lim Cheng Se berusia lingkungan 30-an ditemui mati dengan kesan kelar di bahagian leher sebelum dicampak ke sungai berhampiran. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Penguasa Abdul Malik Harun, ketika kejadian mangsa sedang menonton televisyen di rumah rakan berhampiran tempatnya bekerja. Mangsa yang merupakan tukang masak di restoran ini sedang menonton TV bersama dengan 2 rakannya yang lain. Jadi telah mendapat ketukan di pintu, seterusnya 3 orang lelaki dari India menyerbu masuk dan menghulurkan pisau ke leher mangsa. Mangsa kemudian dikelar sebelum barang kemas seperti rantai, cincin dan gelangnya dirompak. Polis turut menemui 2 pisau pemotong daging yang dipercayai digunakan perompak terbabit. Bagaimanapun, ketiga-tiga perompak berjaya melarikan diri. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi penolong penguasa Zaharuddin Rasib di Balai Polis Banting di talian 03 867 2222. Susulan pencerobohan tanah perkuburan Islam lama di Batu 57 Jalan Jerantut, Kuantan, Pahang, kontraktor pembalakan terbabit dalam pencerobohan yang memusnahkan 1,000 kubur bersetuju membayar ganti rugi kepada waris keluarga yang dikebumikan di tanah perkuburan itu. 3 Mac lalu, Buletin Utama menyiarkan kemusnahan yang dialami tanah perkuburan ini akibat kerja mengeluarkan kayu balak oleh kontraktor terbabit. Kejadian dipercayai berlaku awal Januari lalu di kawasan perkuburan seluas 2.4 hektar ini. Hampir semua kedudukan batu nisan rosak, patah dan tidak dapat dikenal pasti berikutan pencerobohan itu. Kebanyakan mereka yang dikebumikan di tanah perkuburan ini adalah masyarakat Melayu Kampar Indonesia. Tanah perkuburan ini diwartakan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang sejak 1923. Berikutan laporan itu, kerajaan negeri mengambil tindakan segera bagi menanganinya. Menurut Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri, Datuk Adnan Yaakob, perbincangan diadakan antara pegawai daerah Jerantut, pegawai hutan daerah, polis, Jabatan Agama Islam dan waris yang terbabit. Segala langkah-langkah pencegahan daripada perkara ini berlanjutan berlaku kita akan ambil, dan kerja-kerja penerbangan balak pun telah diberhentikan serta-merta.
Dalam perkembangan berkaitan, penduduk Kampung Cengal di Temerloh menyuarakan perasaan lega dengan hasrat kerajaan negeri membeli tanah perkuburan kampung berkenaan. Ini kerana tindakan itu dapat menyelamatkan lebih 100 kubur termasuk pusara penghibur nombor 1 Asia, Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, daripada dipindahkan ke tempat lain. Kontroversi timbul apabila sebuah syarikat pemaju berhasrat membeli tanah perkuburan itu untuk dimajukan dengan projek perumahan. Penduduk kampung pula terpaksa mengeluarkan wang sejumlah RM108,000 bagi membeli tanah berkenaan daripada pemiliknya jika tidak mahu ia dimajukan. Bagaimanapun, kerajaan negeri semalam memutuskan akan membeli tanah perkuburan berkenaan yang akan diuruskan Jabatan Agama Islam Pahang, Jaib dan Pegawai Keuangan Negeri. Harapan saya supaya kubur itu ditetapkanlah situ buat selama-lamanya. Kalau nak pindahkan kubur ni ke tempat lain mengalami kesulitan jugalah. Pertama, tanah tak ada. Ya. Yang kedua, nak memindahkan kubur itu satu kesulitan juga. Ya. Kerana kubur yang telah digunakan itu banyak. Kuala Lumpur menggesa pihak berkuasa Serbia menghentikan keganasan di wilayah itu dan menyelesaikan sebarang pertikaian melalui proses rundingan. Menteri Luar Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam kenyataannya berkata Malaysia memandang serius kejadian itu kerana ia mengorbankan banyak nyawa. Menurut beliau, kegagalan pihak berkuasa Serbia menyelesaikan pertikaian secara diplomasi akan hanya menyebabkan krisis itu berlarutan. Datuk Seri Abdullah berkata perjanjian damai Dayton boleh dijadikan garis panduan bagi penyelesaian krisis di Kosovo. Sementara itu, kuasa barat yang dipelopori Amerika turut mengecam keganasan cetusan Serbia yang meragut lebih 30 nyawa itu. Clinton percaya masalah tercetus akibat keengganan Serbia mengiktiraf tuntutan etnik Albania majoriti penduduk Kosovo. Meskipun Presiden Slobodan Milosevic dipersalah, namun Clinton bertegas tidak akan terburu-buru mengambil tindakan ketenteraan. Washington turut mengancam sekatan ekonomi ke atas Serbia kecuali Milosevic bersetuju berunding dengan pemimpin etnik Albania Kosovo, Ibrahim Rugova, dalam tempoh 10 hari. Ia diputuskan selepas mesyuarat 6 negara penghubung mengenai krisis Balkan. Tersentak dengan ugutan barat, delegasi Serbia berlepas ke Kosovo untuk berunding dengan etnik Albania. Delegasi yang diketuai Timbalan Perdana Menteri Ratko Markovic dijadual mengadakan perbincangan di Pristina esok. Belum pun rundingan berlangsung, pemimpin etnik Albania Ibrahim Rugova yang tidak yakin dengan keikhlasan Serbia menolak mengadakan sebarang pertemuan. Rugova sebaliknya bertegas hanya akan bertolak ansur dengan syarat kemerdekaan diberi kepada wilayah Kosovo. Barat sebelum ini pernah memberi amaran tidak akan menyokong sebarang tuntutan kemerdekaan bagi Kosovo. Bekas Menteri Pembangunan dan Teknologi Indonesia B.J. Habibie mengangkat sumpah sebagai Naib Presiden Indonesia. Upacara pelantikan berlangsung di hadapan anggota Dewan Majlis Permesyuaratan Rakyat MPR. Ia diadakan selepas Presiden Soeharto mengangkat sumpah sebagai Presiden bagi penggal yang ke-7 semalam. Habibie berkelulusan bidang kejuruteraan, pernah bertugas sebagai pegawai kanan di sebuah syarikat aero angkasa di Jerman. Beliau kemudiannya kembali ke Indonesia atas pelawaan Soeharto untuk mengisi jawatan menteri. Dengan pelantikan Soeharto dan Habibie, MPR menutup persidangannya yang berlangsung selama 11 hari. MPR bersidang setiap 5 tahun sekali. Wakil khas PBB Jayanta Danapala mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Iraq Tariq Aziz di Baghdad bagi membincangkan prosedur siasatan dan lawatan di 8 perkarangan kediaman Presiden Saddam Hussein. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Bill Clinton menyatakan setakat ini beliau berpuas hati dengan pelaksanaan tugas pasukan penyiasat senjata PBB di Baghdad. Beliau bagaimanapun menegaskan Washington dan negara sekutu yang lain sentiasa berwaspada terhadap sebarang kemungkinan Iraq mencabuli perjanjian yang dimeterai dengan PBB. Clinton berkata demikian pada pertemuan dengan Setiausaha Agung PBB Kofi Annan di White House. Beliau juga memuji kejayaan Annan meraih persetujuan dengan Baghdad yang sekaligus membolehkan pasukan penyiasat senjata PBB meneruskan siasatan di kawasan sensitif di samping mengelakkan pertumpahan darah. Ini adalah kali pertama Annan melawat Washington sejak kepulangannya dari Iraq bulan lalu. Lawatan kali ini untuk meraih
meraih sokongan politik terhadap perjanjian dengan Iraq serta menggesa Amerika Syarikat melangsaikan hutang sebanyak $1.3 bilion kepada PBB. Hakim Persekutuan Amerika Syarikat memerintahkan Iran membayar pampasan berjumlah $247.5 juta kepada keluarga seorang wanita yang terbunuh dalam kejadian bom berani mati di Gaza. Perintah itu yang pertama membabitkan pemberian pampasan kepada warga Amerika dalam perbicaraan menentang kerajaan asing yang didakwa menganjurkan keganasan. Dalam kejadian pada tahun 1995 itu, sebuah bas yang melalui penempatan rejim Israel di semenanjung Gaza meletup selepas dirempuh van dipandu anggota kumpulan berani mati. Seorang wanita warga Amerika, Elisa Flatow, dan 7 tentera rejim Israel terbunuh. Undang-undang terbaru Amerika Syarikat membenarkan rakyatnya mendakwa pegawai kerajaan asing atas sebab kerugian akibat keganasan. Dan perintah ke atas Iran itu adalah yang pertama setakat ini. Dakwaan yang sama dijangka dibuat ke atas kerajaan Libya berikutan tuduhan membabitkan agensi perisikan dan 2 pegawainya dalam pengeboman pesawat PNM di Lockerbie, Scotland. 2 pelarian Karen Myanmar terbunuh manakala 22 lagi cedera apabila sekumpulan 50 tentera bersenjata menyerbu kem pelarian di sempadan Thailand. Menurut polis, tentera terbabit menyeberangi Sungai Moy sebelum menceroboh masuk ke kem Huai Kalok, barat laut negara berkenaan. Penyerang dikenal pasti anggota tentera Karen Demokrasi Buddha DBKA didalangi kerajaan Myanmar. Dalam serangan ini, lebih 1,500 penempatan dimusnahkan. Keadaan menjadi panik menyebabkan pelarian bertempiaran menyelamatkan diri. Hubungan DBKA, Kesatuan Karen Kebangsaan KNU tegang selepas anggotanya berpecah pada 1994. Penyokong KNU sebaliknya terus melarikan diri ke wilayah sempadan sambil giat berjuang menuntut wilayah otonomi. Salam sejahtera. Badminton seluruh England selepas mencipta kejutan menyingkirkan pemain nombor 1 dunia Peter Gate Christensen, halangan lebih besar buat Ong Wee Hock. Wee Hock dijadual menentang bekas juara dunia Haryanto RB pada saingan suku akhir malam ini. Meskipun kegemilangan Haryanto dianggap telah pudar berdasarkan pertemuan lalu, saingan getir tetap menanti Wee Hock. Pada cabaran suku akhir malam ini, Wee Hock akan ditemani Yong Hock Kin yang turut berdepan laluan sukar menentang pemain nombor 2 dunia Sun Jun dari China. Sementara gandingan Chun Tak Fun dan Lee Wan Wah yang diketepikan pada pusingan Clyde Cantel Thomas bulan lalu menghadapi pasangan China. Perlawanan dijadual jam 11 waktu Malaysia malam ini. Masih dengan badminton, kejohanan terbuka Malaysia 1998 akan diadakan di Pulau Pinang pada 1 hingga 5 Julai depan. Keputusan dibuat selepas mesyuarat Persatuan Badminton Malaysia BAM siang tadi. Menurut Presiden BAM, Datuk Abdullah Fazil Cik Wan, kejohanan seminggu itu akan berlangsung di Penang Indoor Stadium Arena. Begitupun penaja utama Edaran Automobil Nasional masih belum menetapkan jumlah wang tunai yang ditawarkan. Kejohanan Sukan Malaysia Sukma ke-7 pada 17 April ini bakal menyaksikan acara renang diadakan di Pusat Akuatik Bertaraf Dunia. Pihak penganjur juga lega ia siap sebelum hujung bulan ini. Cuma ketiadaan pemanas air di Pusat Akuatik canggih itu menimbulkan tanda tanya. Bagaimanapun, ketiadaan pemanas air bagi kolam utama tidak menjejaskan perancangan selaku gelanggang bagi acara akuatik. Cuma yang menjadi persoalan mengapa pemanas air tidak disediakan kerana pusat akuatik ini bertaraf Olimpik dan menelan belanja RM45 juta. Apa sekalipun yang penting, pusat akuatik ini siap mengikut jadual sebelum diserahkan kepada Majlis Sukan Negeri Selangor 22 Mac ini. Jaminan itulah yang pastinya melegakan pengerusi jawatan kuasa pengelola dan pelaksanaan Sukma ke-7, Cheng To Eng, tanpa mempersoalkan kekurangan pusat akuatik ini. Beliau melawat buat kali ketiga pagi tadi dan gembira segala kerja kini mencapai 96%. Kesatuan Renang Amatur Malaysia ASUM juga dikatakan akan mengeluarkan surat pengiktirafan dengan segera. Namun Cheng meminta kontraktor terbabit terus bertanggungjawab terhadap pusat ini ketika Sukma berlangsung. Tempoh peralihan ini yang amat kritikal bagi kita. Because saya tak hendak dan saya tak mau tengok ada kejadian mereka serah and at the meantime they are not ready. So profesional itu pun tak ada lagi. So bila Sukma itu semua orang lepas tangan.
Cheng turut mengarahkan kerja-kerja mencantikkan sekitar gelanggang kejohanan diberi perhatian utama. Jumlah tajaan yang dianggap paling besar iaitu RM392,000 diperuntukkan untuk 7 sirkit remaja Sport Excel tahun ini. Seperti dijangka, sukan paling menonjol, bowling, penerima terbesar dengan RM120,000. Majlis penyerahan tajaan Sport Excel, Majlis Sukan Negara MSN dan Milo diadakan pagi tadi. Sport Excel diwakili pengurusinya Tunku Imran Tuanku Jaafar, MSN oleh Ketua Pengarah Datuk Mazlan Ahmad, manakala Pengarah Pemasaran Sukan Dina Rizal bagi Milo. Bagi penganjuran kejohanan bowling remaja, ketiga-tiga penaja menyumbang RM40,000. 6 lagi kejohanan yang menerima tajaan ialah squash, olahraga, kriket, basikal, renang dan menembak. Bagaimanapun, MSN dan Milo tidak memberi sebarang tajaan bagi sukan basikal dan menembak. Pada majlis sama, Sport Excel turut memberi sumbangan individu. 11 atlet yang menerima sumbangan mewakili sukan bowling, kriket, golf, perahu layar dan squash. Mereka menerima RM5,000 kecuali Aru Supaya dari sukan kriket sebanyak RM25,000. Kecemerlangan Aru membolehkannya terpilih menyertai pasukan bawah 14 tahun England. Majlis Anugerah Sukan Institut Teknologi Mara ITM 1997. Kecemerlangan dalam sukan menembak kebangsaan membawa tuah kepada Hasli Izwan Amir. Dia dipilih olahragawan ITM 1997 menewaskan 8 calon lain. Hasli, 21 tahun, pelajar semester 5, jurusan Sains Sukan dan Rekreasi, menerima piala, barangan sukan dan wang tunai RM200. Antara kejayaan Hasli bersama pasukan negara tahun lalu meraih 1 pingat emas pada kejohanan menembak negara-negara Commonwealth di Langkawi, 2 perak pada kejuaraan Oceania di Australia dan 1 pingat gangsa kejohanan Asia Tenggara di Manila. Bagaimanapun, daripada 6 calon olahragawati, tiada seorang pun yang dipilih. 7 anugerah turut dipertandingkan, antaranya Anugerah Emas Institut, Anugerah Pasukan Terbaik dan Anugerah Penggerak Sukan Institut. Hadiah disampaikan Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Khalid Yunus. Aksi bola sepak wanita luar negara, tuan rumah Argentina menewaskan Ekuador 2-0 untuk melayakkan diri ke separuh akhir kejohanan bola sepak wanita Amerika Selatan. Tuan rumah Argentina memburu tempat secara automatik ke Piala Dunia 1999 di Amerika Syarikat. 10 minit pertama dikuasai tuan rumah selaku pasukan pilihan. Mereka membolesi pintu gol Ekuador 2 kali dalam tempoh 5 minit. Gol pertama Argentina dijaringkan Karina Morales melalui sepakan percuma pada minit kedua. Kelemahan pertahanan membolehkan Liliana Baca menambah gol kedua tuan rumah 3 minit kemudian. Ekuador bangkit memberi saingan selepas itu dan melepaskan beberapa peluang keemasan. Selain terkena palang gol, benteng pertahanan Argentina menjadi penghalang. Lawan Argentina pada separuh akhir ialah pemenang perlawanan Colombia menentang Peru. 72 penyertaan sepanjang karya 12 tahun sudah cukup bagi Ketua Pasukan Rugby Wales, Iwan Evans. Evan mengumumkan persaraannya semalam dengan memegang rekod sebagai pemain Wales paling banyak melakukan try. Mewakili Wales sejak tahun 1987, Evans menjaringkan 33 try dan beraksi dalam 3 kejohanan Piala Dunia. Antara persembahan cemerlangnya ialah melakukan 4 try dalam perlawanan menentang Kanada. Evans yang menjangkau usia 34 tahun minggu depan juga memegang rekod dengan menjadi ketua pasukan dalam 28 perlawanan. Menurut Evans, keputusan bersara bukan sesuatu yang mudah, namun kecederaan yang sering melanda memaksanya menamatkan kerjaya. Tenis Piala Juara-Juara, Andre Agassi mudah melangkah ke pusingan ketiga selepas menewaskan Sergei Bruguera dari Spanyol 6-2 dan 6-4. Bagaimanapun, bekas pemain nombor 1 dunia Jim Courier terpaksa berhempas pulas sebelum mengetepikan pemain Sweden Jonas Björkman 4-6, 6-1 dan 7-6. Set pertama menyaksikan penguasaan Agassi. Pukulan kencang ke baseline sering memerangkap Bruguera membolehkan Agassi menang 6-2. Namun set kedua lebih menghiburkan dengan saingan seimbang kedua-dua pemain.
Ketika kedudukan 5-4, Agassi membuktikan dia lebih handal untuk mengutip mata kemenangan sekaligus bertemu jaguh Australia Patrick Rafter pada pusingan ketiga. Juara kejohanan 1991 dan 1993, Jim Courier pula terpaksa berhempas pulas mengalahkan lawan dari Sweden Jonas Björkman. Björkman, pemain pilihan kelima, menang set pertama 4-6 dengan permainan rally yang mengkagumkan. Tetapi Courier bangkit pada set kedua dan menang 6-1. Set penentuan menyaksikan Courier terpaksa mengharungi saingan sengit Björkman dan perlawanan berlanjutan ke tie break. Begitupun Courier lebih unggul menamatkan tie break 7-4. Lumba basikal Paris-Nice telah memenangi peringkat ketiga. Pelumba Belgium Tom Steels mengulangi kejayaan pada peringkat keempat dari Nevers ke Vichy. Perlumbaan peringkat keempat dari Nevers ke Vichy sejauh 194.5 km. Laluan basah akibat hujan dan cuaca sejuk terus menjadi penghalang utama pelumba. Pelumba Mape Frank van der Broek terus mengepalai perlumbaan selaku pendahulu keseluruhan. Tidak ketinggalan pencabar utama juara bertahan Laurent Jalabert dari Spanyol Once. Percubaan awal membuat breakaway diketuai pelumba Casino Stefan Barth gagal. Begitu juga percubaan Alex dari Festina yang berjaya dirapati pelumba gun Stuart O'Grady dari Australia. Turut berjaya mengikat kelompok utama Van der Broek dan Tom Steels dari Mape dan Jalabert dari Spanyol Once. Steels sekali lagi gagah memecut untuk muncul juara dengan masa 5 jam 8 minit 43 saat. Andre Schmil dari Lotto kedua, manakala Stuart O'Grady dari gun ketiga. Namun Van der Broek kekal pendahulu keseluruhan dengan masa 15 jam 13 minit 35 saat. Sementara kedudukan kedua kekal milik Jalabert yang ketinggalan 11 saat. Sekian berita dari Meja Sukan. Salam hormat dan selamat malam. Ini visual baru diterima. Lebih 300 rumah di Taman Batu Muda, Batu Cave, Selangor mengalami kerosakan peralatan elektrik apabila berlaku lampau beban pada bekalan elektrik. Antara peralatan elektrik yang rosak termasuk televisyen, peti sejuk, komputer, kipas dan lampu kediaman. Kejadian dipercayai berpunca akibat perbuatan pihak tidak bertanggungjawab mencuri plet tembaga bumi di pencawang taman berkenaan. Pegawai media kepada pengerusi eksekutif TNB, Syed Hisham Syed Osman, menghubungi TV3 mengesahkan kejadian itu. Kerja-kerja memperbaiki bekalan yang terputus kini giat dijalankan kaki tangan TNB. Jumlah kerugian yang dianggar penduduk sekitar RM800,000. Tiada kecederaan dilaporkan. Kejayaan konsert tahun lalu meyakinkan kumpulan rock terkenal dari Taiwan, Wubai and China Blue untuk kembali menghiburkan peminat mereka di Malaysia. Konsert Jelajah Asia 98, anjuran syarikat rakaman rock rekod itu mendapat sambutan hangat lebih 1,000 penonton. Kumpulan yang dianggotai 4 pemuzik Wubai, Xiao Chu, Zino Zavolta dan Da Moi ini adalah antara kumpulan rock yang paling lama bertahan di Taiwan. Kali terakhir mereka membuat persembahan di negara ini ialah Mei tahun lalu. Dua destinasi utama tempatan yang menjadi tumpuan konsert kumpulan rock popular ini ialah Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Kemunculan kali kedua mereka di konsert Jelajah Asia 98 di Ibu Negara baru-baru ini mendapat sambutan hangat peminat rock tempatan walaupun harga tiket lebih mahal dari tahun lalu. Lagu G.I.G menerusi album Catwalk berjaya memberi populariti awal kepada kumpulan elit. Ia membuktikan kemampuan 5 gadis Sasha, Abby, Linda, Wati dan Azza mempunyai bakat menyanyi di samping karier awal sebagai peragawati. Dan kini setelah lebih setahun menyepi, elit kembali menerusi album terbaru berjudul Tamparan. Kemunculan elit menerusi album Catwalk pada peringkat awal sering dipertikaikan, terutama kemampuan mereka sebagai penyanyi. Bagaimanapun, skala kritikan jadi pendorong kepada anggota kumpulan ini yang mendapat didikan kumpulan rap terkenal KRU. Pencapaian jualan album Catwalk melebihi 50,000 unit dalam masa 4 bulan membuktikan elit diterima peminat. Dan dunia hiburan sekali lagi digemparkan menerusi album terbaru mereka, Tamparan. Album bermesejkan dominasi serta ekspresi wanita menerusi lirik membuktikan kematangan elit.
Pembabitan anggota KRU, Norman, Yusri dan Edri sebagai penerbit lebih meyakinkan peminat mengenai kemampuan album itu bersaing di pasaran. Pelbagai persediaan turut dirangka bagi mempromosi album di samping menerbitkan 6 video klip yang akan ditayangkan menerusi MTV Asia. Apakah kau sangka ku boneka? Dia memejam mata. Maaf salah masa, salah wanita tu kau dusta. Kau bukan lelaki sebenar. Hai, kami Elite. Tunggu kemunculan album kami di pasaran. Dapatkan yang original pada 16. Buletin utama berakhir dengan visual sekumpulan pekerja Korea Selatan menjalani latihan mengurangkan tekanan berikutan masalah ekonomi negara itu. Latihan Starfish Training disertai bekas pengurus syarikat kumpulan Daewoo yang baru dibuang kerja dengan itu. Salam hormat. Selamat malam.